Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada rakan-rakan cikgu ataupun terdapat juruteknik ke apa kan daripada dalam grup akademi Cikgu App kita tu. Makin ramai saya tengok Okey, jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa malam ni. Saya tak ada masalah kalau rakan-rakan memang tak ada masa. InsyaAllah kita akan tetap buat kelas jugalah. Cuma kalau rakan-rakan dapat masuk kelas pada malam ni lebih baiklah sebab kelas ni sebenarnya kelas ringkas saja. Cara nak guna dia. Bukan nak buat app macam Cikgu Sarip buat tu kan. Kelas 4 jam, 5 jam tu itu memang kelas untuk buat apps. Kan, cara nak buat app macam mana yang kita nak buat lah. Tapi malam ni rakan-rakan dah ada apps, kita nak terangkan cara nak guna dia supaya rakan-rakan boleh optimum dan faham cara penggunaan dia lah. Okey. Jadi saya dah sedang share screen di sini. Share screen dengan rakan-rakan. Saya dah bagi tahu juga dalam email yang saya dah forward ataupun send, rakan-rakan perlu ada akaun AppSheet yang diikat dengan ID Delima. Dan saya sarankan ikat dengan ID Delima sebab program AppSheet ni di bawah Google dan ID Delima kita ni sebenarnya adalah ID Google yang diberikan taraf premium lah, premium user lah. Jadi sayang kalau kita tak gunakan. Jadi kalau tak ada boleh sign in ataupun sign up dengan menggunakan ID Deliver. Okey, ini kita buat daripada awal. Contoh nak sign in lah. Okey, tekan sign in di sini dan pergi ke Google lah. Okey, dan kemudian masukkan ID Deliver. Ni ID Deliver saya lah. Okey, ID Deliver dan allow lah. Kalau ada pertama kali tu maklumkan. Okey, kalau di sini rakan akan nampak di bahagian co-author apps. Co-author apps. Co-author apps yang ada ditulis EPLC 2022. So macam mana cara nak copy dia? Okey. Senang saja. Contohnya ni EPLC ni. Ni EPLC yang buat ni. Okey, copy sini, tekan di button 3 ni. Okey. EPLC 3 ni dan tekan copy. Okay, kemudian rakan-rakan namakanlah apa nama. Contoh saya namakan test EPLC dan choose kategori ni nak tekan boleh, nak tekan pun tak apa. Okay, integration training dan tekan copy apps. Settle. Itu saja yang diperlukan. Okay, lepas tu biarlah sampai dia selesai copy ke semuanya. Ke semua yang diperlukan lah. Ini automatic, tak perlu rakan-rakan ubah apa-apa ke, nak reload ke apa, tak payah, tunggu sampai dia selesai. Okey, insya-Allah. Nanti dia akan keluar beginilah. Nama sepatutnya pada co-author apps ni, rakan boleh tengok situ, tekan button 3 ni dan tekan copy. Okey, tekan copy, ada di situ EPLC 2022 lah namanya. Kemudian rakan-rakan boleh tukar ikut yang rakan-rakan suka. Okey. Setakat ni jelas tak? Ada tak yang masih teraba-raba ke atau masih tak faham lagi cara nak copy ke? Boleh faham tak? Ada nak tanya? Alhamdulillah faham. Faham dah boleh copy abang Ada yang belum copy tak? Yang belum copy ataupun masih gagal copy ke atau tak faham copy ke, kita bantulah di sini. Tak ada Okey semua tu? Okey. Kalau dah okey, tak ada masalah lah. Okey, dia akan keluar ikut apa yang rakan-rakan namakan apps tersebut. Okey, macam namakan EPLC 2022, jadi pada co-author apps rakan-rakan punya account AppSheet, sepatutnya ada EPLC 2022 lah. Kemudian rakan-rakan copy dan boleh tukar nama. Tukar nama ikut apa yang rakan-rakan sukalah, nak namakan EPLC, nama sekolah ke EPLC, SMK, apa Sejangkang Jaya ke, atau EPLC apa, EPLC daerah Kuala Langat ke, ikut keperluan nama apps tu. Okey. Okey, jadinya bila dah copy, ni tengah copy lagi lah, ni bergantung pada ni lah pada kelajuan internet masing-masing lah. Okay, bila dah copy dia akan keluar beginilah. Tekan pada customize app lah. Nanti akan keluar ada satu, keluar ada macam paparan ringkas yang akan keluar customize apps. Customize app, tekan dia pada situ, dia akan masuk ke sini.
Dia akan masuk ke sini lah. Okay, ke sini. Okay, tunggu sekejap ni. Ni masih lagi tengah copy lah nama. Dia dah masuk lah. Okay. Ini yang saya copy lagi sekali lah. Saya namakan dia sebagai test PLC. PLC. Okay. Kemudian tekan di sini customize your apps. Customize your app. Okay, tekan di sini, dia akan bawa ke sini. Okay. Setakat ni faham Boleh ikut Ada yang ni tak faham Boleh Okay, good. Jago Chicken kata okay. Okay, very easy. Terima kasih. Okay, dekat sini test EPLC ni, rakan dah tak perlu buat apa Ini terima kasih pada Cikgu Helmi lah sebenarnya Cikgu Helmi ada buatkan satu coding yang mana kalau ikut sebelum-sebelum ni, kalau rakan-rakan selalu ikut kelas Cikgu Sarif, ada sebelum ni lah, kita ada perlu tukar. Nantilah ada part tu kita perlu tukar ikut nama app ID ni pada kita punya automation. Sebab automation ni saya letakkan ada kita punya generate auto untuk keluarkan laporan, surat dan sebagainya. Tapi sekarang dah tak perlu, Cikgu Mi dah bantu letakkan satu coding yang mana bila kita tukar je nama, contoh kita copy je apa-apa nama, copy je apa-apa app sheet, aplikasi, dia akan auto ikut nama yang rakan-rakan letak. Asal EPLC 2022 macam ni. Tapi rakan-rakan nak letak, aku nak letak EPLC apa terhebat ke, EPLC kegunaan sendiri nama ke, ikutlah EPLC Ame ke, EPLC Ashikin ke, ikutlah. Jadi dia akan terus, itu dah tak pening dah. Sekarang ni dah, terima kasih kepada Cikgu Helmi lah memang tolong bantu untuk buatkan memudahkan lagi lah cara copy ni dan lain. Okey. Rakan, bila ini kita masuk di sini, jadi bila nampak di sini, dah tak perlu apa sebenarnya nak tukar apa-apa. Kita memang betul-betul nak belajar guna saja. Cuma okey, bila rakan dah copy, kita nak deploy dia. Ini kelebihan pakai ID 5. Okay, kita nak deploy dia, kita nak pastikan dia dapat premium bila diikat dengan ID 5 kita. So, apa yang rakan perlu buat, pergi ke sini, kalau ada perasan ni, ada not deployed. Okay, not deployed. So, klik di sini. Okay, klik di not deployed ni. Okay, dan kemudian, ni biarkan, warning-warning ni tak apa, biarkan. Biar je. Jangan risau lah, jangan gundah gelana, jangan gusar. Lagi-lagi di bulan Ramadan, jangan risau. Tekan dia terus ke move add to deployed state. Tekan je. Dah biar. Tekan situ untuk kita deploy dia sebagai satu apps yang stabil. Satu app yang memang kita dah nak guna lah. Nak guna dengan cara yang paling bagus lah maksudnya. Bukan dalam bentuk prototype atau beta testing lagi. Tak perlu. Okey. Jadi bila keluar macam ni, bermaksud dah deploy dan mesti hijau. Sama je. Rakan-rakan pakai MacBook ke, pakai Huawei ke, pakai Android ke, pakai Windows ke, bila buat deploy dia akan sama, semua sama dia punya interface dia. Okey, dia bila dah deploy dia akan hijau di sini. Okey? Hijau di sini. Kemudian satu lagi yang saya belajar daripada Cikgu Sarif dulu ialah kita nak pastikan apps kita ni stabil. Okey, daripada sini katalah daripada home ke atau rakan daripada info ke data ke dan sebagainya, kita nak stabilkan dia, pergi ke bahagian manage ni. Okey, pergi ke version, daripada manage, menu tepi ni, okey, pergi ke version. Okey, kemudian pergi ke select kepada atau pilih pada menu stable version. Stable version ni. Okey. Tekan di sini akan keluar ada dua benda biru. Satu make the current version ni, satu show all user the latest version. Jadi pilih make the current version the new stable version. Ni tekan je. Untuk kalau kata ikut pada apa Cikgu Sarif kata, ialah untuk pastikan kita punya app stabil lah. Stabil untuk digunakan. Begitu. Nanti kalau kalau kita ada update yang terkini terbaru ke apa, nanti kita just tekan dia make the current version. Kalau kita ada perkongsian lah dengan apps tu, maknanya kita tuan punya apps, tapi kita bagi juga orang guna apps kita. Jadi kalau kita ada update apa-apa, jadi kita tekan make the current version ni, dapat update tu dah save kan, kita tekan make the current version, jadi orang yang berkongsi apps dengan kita, yang masih lagi nama sebagai as user dalam apps kita ni, dia akan dapat juga sama dengan update yang baru. Jadi ini fungsi di antaranya lah, fungsi ni.
make the current version dengan show all user the latest version. Okay? Okay. Itu yang pertama lah apa yang kita buat. Okay, dah settle masalah. Okay. Sekarang ni kita nak belajar cara guna terus. Tapi nanti lepas belajar cara guna ni, rakan kena belajar juga kat mana nak tukar data dia. Data yang ini data dummy lah, data dummy. Data dummy untuk tunjuk cara guna. Dia sama je, cuma data yang ada simpan dekat dalam yang untuk kita tunjuk showcase ni data dummy je lah. Okay, EPLC ni rakan ada 2 peringkat. Pertama, sebelum kita nak mulakan PLC, kita kena keluarkan satu surat panggilan kepada guru-guru lah yang kita nak buat PLC. Tak kira daripada bidang mana, bidang sains masyarakat ke bidang apa teknik, tak kisah. Tapi memang dia punya tata caranya ialah kita kena keluarkan surat lah, kalau sepaham saya lah. Surat panggilan yang mana pihak sekolah ke, bidang sains ke atau panitia mana-mana ke nak buat PLC dengan memanggil orang-orang berikut. So, satu leceh lah kalau kita nak buka laptop dan sebagainya kan, nak edit apa kan. Jadi sekarang dah mudah je. Okay, buat surat ni rakan tak perlu nak fikir pasal margin ke, kecil besar ke tulisan, dah tak perlulah. Okay, kita dah setting siap-siap. Cuma nanti kena ni lah, nanti lepas kita belajar faham cara buat, kita nak edit sikit. Sesuai dengan sekolah rakan lah. Contoh nak tukar logo sekolah pada surat tu dan sebagainya. Okay, sebelum kita nak mula, rakan ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak kongsi ke? Ada nak tanya? Boleh ikut tak setakat ni? Okey. Oh, don't get me. Okey, baik. Nombor exit ni dia langit. Bisa. Okey. Terima kasih. Okey, kalau boleh ikut, kalau laju cakap kalau laju bagi tahu saya slowkan saya punya pace ke pace 2 ke pace 1 lah Kalau pace 5 kan lajak sangat kan. Pace 2 kita kan tak perasan kita cakap laju sangat rupanya. Okey, sekarang nak belajar dulu nak belajar guna dulu. Okey, pertama kita nak daftar PLC sebab kita nak keluarkan surat panggilan. Okey, rakan klik pada daftar PLC ni. Okey, daftar PLC ni. ID PLC ni, okey, ID PLC ni saya sarankan tak payah kacau lah. Sebab dia ID ni unik, dia unik pada setiap generate yang kita buat. Jadi dia takkan sama dalam, walaupun 1000 tahun lamanya nanti kita buat, dia takkan sama. Dia takkan bertindih antara satu sama lain. Itu pentingnya ID PLC ni. Nanti kita terangkan lagi dah. Ni dia automatic. Okey, strategi PLC. Kalau ikutkan study kita ada 16 strategi PLC. Jadi rakan pilihlah apa yang nak dibincangkan ataupun rakan sendirilah. Contoh Cikgu Mizi ke, dia penganjur PLC, dia nak buat PLC tentang study group. Kan, study group. So dia pilihlah study group. Okey, tajuk fokus dia apa? Contoh pembelajaran teknik belajar kumpulan lah. Teknik pembelajaran perkumpulan. Ni bedal ya Okey, macam tu. Contoh. Okey, tarikh. Ini tarikh kita nak buat PLC tu bila. Okey, nak buat PLC tu bila. Biasa kita nak keluarkan surat, katalah 20 hari bulan, maknanya kita buat seminggu awal lah kan. Atau sebelum surat tu, sebelum PLC kita nak buat, kita keluarkan surat dulu kan. Okey, hari ni 19 hari bulan. So kita nak buat PLC katalah pada minggu depan. Selasa 26 hari bulan. Ni surat dia. So PLC kita pada tarikh 26 nanti. Okey, hari tak payah risau. Hari dia memang akan follow tarikh yang kita pilih lah tak payah risau nak tukar, jangan risau. Okey, masa ni ialah masa waktu bila kita nak buat PLC tu lah. Okey, ni rakan boleh type sendiri pun boleh, nak scroll dari sini pun boleh. Okey, contoh saya nak buat 10 pagi. Hari Selasa tu pukul 10 pagi saya nak buat. Okey, 10 pagi. Yang ni pun saya nak 00. Okey, AM. AM ni boleh tukar AP. Tekan A, dia pergi AM, tekan P, dia pergi PM. Ataupun pilih dari sini pun boleh. PM atau AM. Okey. Jangan lupa tukar ni biar kosong sikit lah. Cantik kan. Mana ada dalam surat kita 10, 15 minit, 16 suku saat si 10 pagi ke 9 pagi ke tepat kan, atau 10.30 pagi ke 10.45 pagi ke, dia macam tu lah Okey, masa yang kita nak buat PLC tu. Okey, tempat. Nanti tempat ni nanti kita tengok kat mana nak ubah je. Rakan tengok dulu cara nak guna Okey, contoh saya nak buat dekat PLC ni, saya nak buat kat bilik abad 21. Okey, bidang mana yang menganjurkan?
katalah bidang bahasa. Okay, bidang bahasa. So panitia ada 2 bidang bahasa berkaitan. Saya panitia bahasa Melayu nak buat. Okay, nama ketua PLC ni. Okay, nama ini sepatutnya. Okay, saya buka kat sini lah. Sebab ni tu data ada apa? Ada ni. Okay, cuba balik kat sini. Okay, ni study group. Lepas tu pembelajaran berkumpulan. Okay. 26 hari bulan 4 tadi saya buat. Hari Selasa, pukul 10.10. Okay. AM, pagilah, tak ada orang buat malam Tempat saya nak buat abad lagi kan. Bidang bahasa, panitia bahasa Melayu. Okay, nama ketua PLC. Nanti kita set up kat mana kita nak set up. Ini nama Dabi lah. Saya nak Songgoku ni jadi ketua PLC dia. Okay, nombor KP, nombor KP akan terus baca. Rakan tak payah tukar. Songgoku punya nombor KP dia akan terus keluarlah di sini. Okay. Jadi nanti kita tengok kat mana nak setting dia juga. Okay, nama ahli PLC. Okay, siapa Songgoku dah ketua kan? Tak payah masukkan dah. Pilihlah yang seterusnya. Berapa orang ya? Bezita, Naruto, Sasuke dengan Saitama. 4 orang ni. Okay, okay. Dan. Okay, siap surat dia. Okay. Tadi lepas ni tekan save lah, simpan. Daftar PLC tu. Siaplah surat kita. Kejap maknanya kalau kata pengetu kata, Sarimah, buatkan PLC tentang kita nak buat study group. Panggil surat. Kejap ya bos, boleh. Seminit je tu paling lama lah dia buat Okey, kat mana nak tengok surat tu rakan? Boleh tengok di rekod daftar PLC. Okey, sebelum kita tengok rekod daftar PLC, ada tak siapa-siapa nak tanya tentang stage pertama ni? Nak guna dia, ada tak? Ustaz Ya. bos. Kalau sekolah rendah tu tak ada bidang, kalau kat situ dia required ke? Kalau skip boleh tak? Boleh, cuma nanti Cikgu Syikin nanti ada kita ubah sikit lah dekat surat tu supaya buang bidang. Kita pakai panitia terus Okey, tak apa, nanti kita buat Sebab sekolah menengah dia akan ada bidang lah. Dia ada bidang panitia. Kalau nak pakai panitia terus pun boleh. Okey, boleh. Okey, terima kasih Cikgu Syikin. Lagi ada tak sebelum tu? Sebelum kita nak ni? Tak ada Okey, kita sambung. Okey, tadi kita dah daftar PLC, so kita nak tengok surat kita kat mana? Okey, pergi kat rekod daftar PLC. Okey, rekod daftar PLC di sini daftar PLC, rekod daftar PLC. So kita mungkin nak download ataupun nak print surat tu kan. So kita ingat tadi macam tadi saya buat bidang bahasa. Okey, tadi study group kan, pembelajaran berkumpulan. Yang ni tekan je kat sini. So dekat sini dia punya maklumat dia dan kita boleh jana surat di sini. Buka surat terus. Dia dah automatic jana. So surat akan keluar beginilah. Automatic macam ni. Okey. Apa yang next secara pengambilan ni kita dah setting. Apa tadi? Pembelajaran berkumpulan. Okey, ni tarikh dia yang kita akan buat. Ni sebenarnya ikut setting komputer lah sebab dia takut saya punya setting tarikh tu ikut US-nya. Apa nanti kita tak apalah, yang penting keluar dulu tarikh ni 20 hari bulan 4, Selasa 10 pagi kat bilik abad 21 dan ketua PLC dia adalah Songgoku. Okey. Dan seorang naik keputusan boleh tanya, ini kita dah setting. Kemudian lampiran ni dah. Sebab takut ramai kan. Ada sekolah yang ramai nak panggil semua cikgu. So senarai lampiran ni kalau rakan-rakan letak 10 lah dia akan keluar ke bawah. Jangan risau, dia automatik sendiri. Berserta dengan nombor IC peserta PLC ni. Okey. Okey, kat sini je. Buka dekat sini balik. Daripada menu ni, daripada depan daftar, pergi ke rekod daftar. Rekod daftar, pilih kat mana tadi yang kita buat, bidang apa tadi. Kalau ni lah, kalau sekolah menengah kan, bidang bahasa. Apa tajuk tadi, apa yang terlibat tadi, panitia. Okey, di sini. Terus je buka surat. So dia akan buka surat yang kita dah buat. Tinggal print je. Kat sini saya kosongkan lah ni header untuk header. Kalau rakan rasa perlu header lah. Kalau tak perlu, biarlah. Atas sekolah katakan lah. Okey, ini sebab saya biarkan kosong untuk mudahkan rakan edit nanti. Okey, itu tentang daftar PLC selesai. Selesailah bab nak keluarkan surat PLC kepada guru-guru yang terlibat. Okey, setakat ni boleh ikut Boleh ikut? Cikgu ada nak komen? Okey. Sama macam Songgoku. Okey. Okey, settle Okey. Dah settle, dah buat PLC dah, godak bagai, bergaduh bagai dalam tu.
nak buat laporan ni sekarang. Aduh leceh, paling leceh nak buat laporan. Nak kena type balik apa semua. Siapa nama siapa nama kau apa semua kan. Tadi siapa yang pergi? Dah lupa kan. So dekat sini yang risau. Walaupun dah 5 tahun dah rakan terlupa nak buat, rekod ni tetap simpan lah. Kat mana kita nak buat laporan? Pergi di menu laporan PLC ni. Okay. Kita nak buat laporan tadi PLC study group, pembelajaran berkumpulan kan. So pergi ke laporan PLC. Okay. Kemudian okay. Gambar kosong, okay. Rakan perlu pilih PLC, rakan apa yang rakan buat hari tu. Nak buat report yang mana satu. So kalau tekan di sini, dia akan keluar tajuk fokus yang kita dah pernah buat. Tadi kita buat pembelajaran berkumpulan yang ni kan. So rakan klik je kat sini. So automatik semua ni data-data yang diperlukan ditarik balik lah. Bidang bahasa semua tadi kan. Tu dia. Cuma pada bab tarikh ni je. Dan rakan kena betulkan sikit balik. Patutnya 26 bulan 4 kan. 26 bulan 4 tarikh. Hari tu kita buat pukul 10 pagi. 10 pagi. Tu je. Sebab saya buat ni kalau tarik dia jadi masa dengan minit dengan tahun lain betul. Tahun 1899 dia tak boleh ikut. Tapi tinggal ni je lah kena ni kena betulkan je. Maknanya tarikh bila masa kita buat dan pukul berapa kita buat PSC hari tu. Itu saja yang kena edit kat sini. Okey, tarikh. Yang lain-lain tajuk fokus, strategi, hari, tempat kat mana, bidang, panitia apa yang buat, nama dia siapa, nama ahli PLC tu siapa, tak perlu tulis lagi. Dia dah terus ada. Okey. Okey, kemudian yang perlu lagi buat ialah pada butiran perbincangan. Ni memanglah. Ini kita tak boleh bantulah, memang rakan kena type sendiri. Terus dia type di sini, kalau pakai handphone boleh buat kat handphone, kalau nak pakai laptop pun boleh buat kat laptop, pakai tab pun boleh. Mana-mana medium yang sesuai yang rakan ada masa tu boleh guna, terus type dalam apps ni. Contoh butiran perbincangan, ahli PLC mendedahkan apa? Contoh ahli PLC mendedahkan bahawa pelajar sekolah kurang berminat dengan pembelajaran berkumpulan. Contoh. Lagi apa? Butiran perbincangan lagi. Apa lagi nak cakap? Kekurangan penerangan daripada guru-guru. Pada guru-guru tentang manfaat study group antara punca. Macam itulah contohlah Okey. Rakan boleh tambah sendiri, even kalau tak cukup lah cikgu saya nak tambah lagi. Tambahlah sendiri apa ni X. Nak pakai Roman boleh, nak pakai tu boleh. Edit dalam ni, dia akan ikut. Kalau kata pakai 2 je macam saya, 2 je cikgu, saya bincang sekejap je nak ada PSC mata kredit jadi lah. Cikgu dah buat 2 tu, cikgu padam lah. Yang ni cikgu padam. Biarkan di situ. Okey, biarkan cantik lagi. Kalau dapat boleh lagi rapat. Biar rapat. Okey, macam ni. Boleh nampak Okey, kemudian dah ada ni mestilah tindakan mestilah berdasarkan apa yang bincangkan. Okey, satu tadi dia kata mendedahkan bahawa pelajar kurang berminat. Okey, kaunselor. Tindakan kaunselor buat program motivasi pembelajaran berkesan. Okey. Better. Okey, yang kedua pula. Tadi apa? Kekurangan penerangan kan? Kekurangan penerangan Kekurangan salah je kan? Okey, kekurangan penerangan. Okey, apa lagi? Buat program 5 minit setiap hari study group bersama guru. Okey, contoh. Okay. Lepas tu 2 je lah kan biasa. Kalau nak 3 mungkin walaupun 2 tapi banyak tindakan tu kan. Buatlah. Ikutlah rakan punya cara lah, method. Okay, tu boleh buang yang baki ni. Okay, sama guru. Okay, boleh ni. Okay, settle kat sini. Dah siap. Gambar masukkan. Okay, gambar klik aja. Okay, pilihlah pada gambar. Kalau daripada handphone lagi senang kan. Kalau daripada handphone lagi senang. Kita ambil je kat situ boleh terus capture. Okay, contoh saya masukkanlah gambar. Dia buat ni satu. Okay, ulasan apa ulas gambar. Guru-guru ahli PLC sedang tekun berbincang. Okay, gambar 2
Masukkanlah masukkan 2 gambar, saya masukkan ni. Okey. Tekan X. So, gambar ketiga. Masukkan lagi. Sini pula open. Okey. T. Ni saya ni lah. 4. Masukkan lagi gambar. Yang 4 lah, biasa kan sekurang gambar kan, gambar bukti kan. Okay. Kita ambil ni pula. Okay, open. Okay, kemudian tu lagi view. Okay, settle. Kemudian tarikh pelaporan. Bila kita buat tarikh pelaporan ni, contoh kita tadi PLC kita 26 bulan kan. Sebab dah ada apps, maklum dah ada app dah kan, dah boleh buat kat handphone. 26 tu juga hantar. Tak pun buatlah 27 kan. 27/4. Tarikh pelaporan disediakan oleh siapa tadi? Ahli PLC. Tadi ketua je Son Goku visit pilihlah siapa ahli PLC tu yang buat. Contoh Naruto lah yang buat Kemudian tantangan pelapor PLC tekan kat sini dan tantangan dia secara maya. Okey, dan tekan save. Settle, siaplah laporan PLC yang dikatakan susah buat sebab kena buka laptop. Baik, sementara dia tunggu dia synchronize ni. Ini ingat rakan-rakan bila buat kita simpan apa untuk generate, pastikan dia ada macam ni, biarkan dulu. Biarkan kalau nak buat lain terpulang bila dah padam ni maknanya dia dah siap synchronize lah. Kita boleh tengok di arkib pelaporan. Sebelum kita tengok arkib pelaporan, saya nak tanya rakan lah. Boleh ikut tak atau ada apa nak tanya, tak faham? Ada tak? Assalamualaikum tuan. Ya, Waalaikumsalam. Tentang laporan PLC tu, dalam pilih PLC tu dia merujuk kepada daftar PLC dalam tajuk dan fokus ya? Ya, betul. Okay, clear tuan. Ya, terbaik juga Zuhar. Terima kasih. Okey. Betul. Masa tadi saya nak ingatkan balik rakan, bila kita nak tarik balik data yang mana kita nak buat laporan tu, dia akan laporan ni kita pilih. Sebab kita yang tahu yang mana kita nak pilih. Mungkin orang lain ada buat pembelajaran kumpulan. Tadi yang kita buat pembelajaran berkumpulan, kan? So pilih sini dia akan tarik data lah yang berkaitan yang kita dah buat pada daftar PLC itulah. Cuma pada tarikh, sebab rakan kena ingat pada laporan, bahagian tarikh dengan masa ni rakan kena betulkan balik ikut tarikh dan masa yang kita buat PLC hari tu. Boleh faham di situ? Boleh faham rakan boleh dapat ada apa-apa lagi tak? Nak confirm kan? Tak ada Okay, kita teruskan Boleh? Boleh. Okey, tadi dah siap laporan. Sekarang ya. Ada siapa Ibu? Teruskan. Okey, boleh. Okey, kemudian kita sekarang nak tengok arkib pelaporan kita. Kat mana nak tengok pelaporan yang kita dah buat? Baik, kat sini dekat arkib pelaporan. Tadi rekod daftar dengan daftar laporan di arkib laporan. Okey, arkib pelaporan ni tekan di sini. So kita boleh tengok mana yang kita dah buat tadi. Ni. Yang saya huruf besar ni, huruf kecil bukan kita punya lah. Yang huruf besar ni. Yang tadi saya buat. Okey, tekan di sini. Okey, nak tengok pelaporan kita tu. Tekan saja buka pelaporan. So siap laporan kita. Kalau jika perlu print lah. Jika tak perlu print, tak payah print, simpan saja. Ini contoh. Inilah jadinya kejadian borang tu. Okey, siap dengan tajuk fokus, apa yang kita buat, tarikh masa yang kita buat hari tu. Bilik abad, bidang bahasa panitia. Okey, kemudian nama KP, siapa yang terlibat, nombor dan ahli KP. Senang terus siapa yang nak masukkan dalam SPL KPM tu semua dah ada data. Okey, catatan yang tadi kita buat, ni tindakan, konsol buat program, siap semua. Kemudian yang ni nanti saya ceritakan. Okey, disediakan oleh tadi Cikgu Naruto tu, 2024, dia buat laporan, 2024. Ni gambar-gambar dia. Dah tak perlu fikir macam nak insert, nak ke tengah, ke tepi, ke kanan. Okay, kita tak perlu. Ni dah setting siap-siap tengah-tengah dah. Dah cantik dah tu, follow. Okay. Kat sini. Okay, dah siap lah laporan, dah boleh hantar lah untuk tantangan kalau nak. Tapi biar tantangan ni pun sama. Okay, nak cerita pula disahkan ni. Okay. Bila kita buka pada arkib pelaporan, kita nak minta pengesahan. Tadi kita dah tengok cantik apa semua kan. Dekat bawah. Rakan scroll kat bawah ni tak ada kan. Okay, pergi ke edit sini. Okay, pergi ke butang edit. Bahagian di sini, sama je dalam arkib pelaporan juga. Okay, buka pembelajaran kumpulan, rakan dah tengok puas hati, rakan dah tekan buka pelaporan tu. Tengok baca pun, cantik lah. Okay, rajin pula aku buat PLC ni kan.
Okey, tinggal minta tandangan tinggal pengesahan. So tekan pada button pencil ni. Button pencil ni bagi ke bawah sekali. Okey, ni disahkan oleh. Okey, siapa? Ketua PLC ke? Kalau sekolah tu kata setiap ketua PLC tu yang sahkan, dia lah sahkan. Okey, katalah cikgu tadi kita punya ketua PLC Son Goku. Okey, mintalah dia rakan tekan Son Goku dan minta tekan di sini dan minta dia yang tangan sendirilah. Dia pun boleh buat daripada apps dia sendiri. Contoh. Okey, dan tekan save. Siaplah laporan kita. Okey, untuk makluman rakan, bila dia pusing ini, biarkanlah dulu sebab dia tengah synchronize data baru masuk untuk tambah dekat dalam kita punya laporan tadi. Kan? Lepas hilang tu, walaupun kita buka, sebenarnya dia belum update lagi tau. Dia kalau ikut AppSheet, ambil masa lebih kurang 15 hingga ke 30 minit. Jadi, rakan buka lah nanti esok ke atau 2 jam kemudian. InsyaAllah nanti adalah wujudlah laporan di sini. Ada tantangan di sini. Okay, jangan risau. Nanti kita try tengok. Dan 15 hingga 30 minit tengok itu. Okay. Jadi siaplah laporan rakan berkaitan dengan PLC. Okay, itu saja. Daftar, tengok rekod kalau perlu, laporan, buat laporan dan tengok rekod laporan dan tangan-tangan. Okay. Ada cikgu? Ada apa? Dia kalau malas nak layan pengesahan tu, buang je. Boleh. Kalau rasa siapa yang malas pengesahan, buang je tangan chopstick. Itu terpulang lah pada cikgu. Kita buat dulu yang basic. Kan? Kau ada yang tanya bang Jeb, jadi nanti kita ajar dekat dalam nak edit tu, nak buang tu. Kalau tak perlulah, kalau tak perlu Aku tak suka tu. Dia yang penting laporan ada je. Betul? Nak tunggu orang asal ni lambat. Okey. Ini yang tu AI tu terpulang pada rakan Kalau nak buang nanti jadi kita ajar macam mana cara nak buang pengesahan lah. Kalau cakap tak payah je pengesahan, macam ada laporan. Bagi kat aku sahkan semua. Aduh bang. Boleh hantar email lah bang, hantar email. Tolong sahkan, aduh. Dia boleh sahkan di ketua kelas. Okey. Terima kasih geng. Okey, cikgu ada nak tanya tak? Dah senang sangat buat laporan tak? Saya nak minta pandangan rakan, ada tak nak tanya ke, tak faham ke tadi sampai laporan tu macam saya tak faham sangat lah cikgu. Tadi ada tak nak tanya sebelum kita nak bahagian edit data perlu-perlu je. Macam mana nak ubah tu? Ada tak? Tak ada Senyap ni tu. Jalan. Jalan Okey. Cikgu Azhar boleh Cikgu Azhar? Alright InsyaAllah. Okey, beres. Terbaik. Dah boleh dapat 40 barter kredit. Bandel. Okey. Settle. Okey, last kali saya nak tunjuk ialah pada analisis PLC ni. Rakan boleh, kalau rakan SUL PLC, kalau katalah pengetua kata, cuba keluarkan data berapa kita dah buat PLC, boleh tengok di sini terus. Tak payah kira-kira sendiri pakai kalkulator. Boleh tengok keseluruhan bidang bahasa dah buat berapa, bidang sains dah buat apa, bidang apa lagi dah buat ni, bidang teknik vocational. So ada satu bidang tak buat lagi ni. Mungkin boleh push lah. Kan, contoh bidang sains kemasyarakatan dia tak aktif lagi nak buat PLC. So boleh kejar. Dan boleh pula klik kat sini, boleh tengok panitia apa yang buat di bawah bidang teknik vocational ni. Boleh tengok, panitia ekonomi je. Okay. Dan boleh pula tekan data ni. Panitia ekonomi buat apa? Boleh juga tengok di sini. Itulah satu cara. Kemudian rakan boleh juga tengok by bidang. Berapa kali. Sebab kat sini boleh tengok peraturan keseluruhan. Bidang boleh tengok berapa banyak kali dah dia buat PLC. So bidang bahasa ni 3 kali dah buat. Okay, banyak dah tu untuk PLC tu. Okay, kemudian bidang sains, okay. Kemudian strategi PLC berapa banyak yang digunakan dalam pelaksanaan di sekolah. Dia buat PLC apa yang paling banyak? Banyak study group. Bermasalah ke dalam panitia study group? So dah boleh buat kajian tindakan lah jika perlu. Okay. Jadi boleh tengoklah video kritik dah buat. Video kritik baru 1 je. Siapa yang buat video kritik ni? Sains dan matematik. Okay, boleh tengoklah siapa yang buat, pun boleh tengok kat sini pun boleh tengoklah. Okay, apa yang mereka dah laporkan dan sebagainya. Jadi pentadbir pun paling senang. Tak payah nak bising-bising nak kejar mana print apa bagai, boleh tengok je dari sini. Kalau rakan ni sebagai SUPLC. Okay, jadi itu kegunaan analisis PLC lah.
Dan jika rakan juga yang kena daftarkan ke SPL KPM, boleh tekan je dari sini terus. Okay, tekan di sini, dia akan terus bawa ke modul SPL KPM untuk daftarkan terus. Kan dah siap, benda online, tinggal download, upload balik. Benda boleh buat sehari, jadi 1 minit. Siap. Siapa jadi terus boleh daftar lah. Itu yang boleh 40 jam mata kredit tu siap. Panjat tu. Kan? Orang biasa setahun, dia seminggu. PLC saja seminggu tu. Silap-silap paling tinggi mata kredit dia. Okay. Jadi PLC ni boleh dari ni lah. Dari sini tekan SPL KPM terus boleh link ke sini. Jadi rakan tak perlu nak pening kat mana nak masuk SPL KPM. Okay. Settle lah cara penggunaan dia. Habis. Okay. Ni cara guna tu dah selesai. Okay. Sebelum kita nak bahagian edit data, ada tak yang nak tanya? Kita nak masuk bahagian edit data je, nak tukar nama guru dan sebagainya. Ada tak? Tak ada mantap. Senyap tu tanda redha tu, betul lah tu. Okay, semua faham lah tu. Okay, sekarang ni rakan, itu dah cara guna je. Harap rakan boleh faham cara guna, amat mudah. Saya kira amat mudah lah untuk guna dan sebagainya. Sekarang ni kita nak bantu rakan nak ubah sikit je data supaya boleh guna untuk data rakan-rakan lah. Okay, yang pertama, kalau pergi ke bahagian data lah. Okay, bahagian data. Rakan pergi ke bahagian data, menu dekat sini, kiri. Kalau dapat perhatikan pada skrin yang saya share ni, di belah kiri, bahagian data. So ada data semasa, laporan, menu, strategi PLC, utama dan lain-lain. Okay? Gambar utama saja. Sekarang ni kita nak tukar dulu nama guru. Tadi pakai Son Goku, Bezita apa bagai kan? Okay. Dia dekat data semasa. Data semasa ni saya ambil daripada Cikgu Helmi punya, apa kata, yang dah sediakan. Siapa yang pernah ikut kelas-kelas Cikgu Helmi sebelum ni, yang dia buat apps, data guru dan apa sebagainya. Okey, kita pakai itulah database kita untuk ni. Kita tarik je balik. Okey? Pergi ke sini. Tapak. Tapak tak suruh payah. Terima kasih. Tapak. Okey? Pergi ke data semasa ni dan pergi ke view source. Data semasa, data, nama semua sama. Rakan bila copy je EPLC 2022 ni, semua sama nama data. Data semasa, pergi ke view source. Data semasa, view source. Akan bawa kepada data source data semasa tu. Okay, dia ada macam ni. Okay. Okay, ini pada yang asal lah. Kalau ada rakan ada buat data, memang macam ni lah template je, jadi boleh keluar gambar dan sebagainya. Tapi tak perlulah, tak perlu sampai gambar pun sebab kita nak guna pada nama dan IC sahaja. Jawatan pun kita tak keluarkan dalam itulah kan. Nama dan IC. So apa yang rakan boleh buat? Boleh tukar terus. Double klik, tukar je. Ataupun copy paste. Ada contoh apa? Ada IC guru-guru, copy, paste. Nak paste tu, jangan paste by format. Paste special values. Okay, contoh. Saya nak copy. Ini katalah ini apa yang saya nak copy. Inilah kata dia punya apa? IC. So saya birukan. Contoh tak kira daripada mana-mana pun. Copy. Okay, copy. Kemudian pilih satu tempat saja. Pilih klik dari sini saja. Lepas tu tekan paste special. Paste special pilih value only. Value only. Yang ni secara selamat lah. Supaya kalau kata rakan ada tambah baik ke ada buat coding ke apa kat sini kan. Jadi tak ganggu coding tu. Okay, just paste. Paste special value. Okay, paste special value. Right click lah, right click. Special value. Okay. Di sini boleh masuk ni lah. Nombor IC. Okay, nombor IC. Kemudian nama guru-guru ataupun copy terus dua-dua kan. Kalau dah memang kita ada template IC dan nama sama. Copy tu daripada sini. Copy sama ni. Copy. Kemudian paste kat mana kita nak paste tu. Paste special value saja. So dia akan bertambah lah. Okay. Kat situ. Jawatan ni kosongkan pun tak apa sebab kita tak pakai pun. Tak perlu pun. Boleh sorokkan. Tak ada masalah. Okay. Ni boleh sorok. Hide. Dah. Biar je. Dengan yang ni kita nak tengok. Okay. Nak masukkan. Okay. Itu langkah pertama rakan iaitu tambah nama guru-guru. IC dia dan juga nama. Ustaz, ada yang tanya. Ya. Kalau data semasa, ada yang tanya. Kalau data semasa guna import range boleh? Cikgu Farhan tanya. Import range.
Saya rasa tak ada masalah. Dia baca data lah. Dia tak ada masalah. Cuma saya rasa saya pernah buat input range. Jadi bilik dalam saya punya nanti columns tu, dalam ni nanti adalah bahagian sini, dia akan jadi generated compute. Dia macam tak boleh nak ikut. Dia ada data dalam ni tapi dia tak nak keluar sebagai data yang tu. Itu saya takut complicated kat situ lah. Sebab dia bukannya data yang asal dia kan. Kita input range masuk dalam ni kan. Tapi boleh dia cuba, tak ada masalah. Asalkan IC dan juga nama tu bertepatan dengan dia punya kedudukan dia. Nak cuba boleh. Kalau tak jadi, buat macam biasa je lah copy. Okay, ya? Rasanya boleh import range tapi dia kena jadi read only saja. Sebab dia melibatkan ada apa? Coding Dia tu kan. melibatkan ada coding. Bila ada coding kita buat read only lah. Okey, tu cikgu mesti pesan lah. Boleh tadi cikgu Farhan kalau cikgu Farhan yang ada dalam ni, boleh cuba import range, lepas tu dah import range tu jadikan dia sebagai read only. Read only kat mana? Lepas dah buat tu, dah paste, dah betul, dah masuk ikut betul kan? Ni dah betul, ikut masuk. Tekan pada ni tables, dia kat tables. Okey, kat sini ada 3 ni. Update, add, delete. Kita nak read only saja. Jangan bagi dia update, add, delete lah. Read only saja. Okey? Boleh cikgu Farhan kalau ada dalam ni? Okey. Itu saja yang pertama tentang update nama guru. Kalau rakan dah memang ada table yang ada pada Cikgu Helmi tu, yang memang ada buat, dah ada pernah ikut kelas Cikgu Helmi, lagi senang. Tak susah. Daripada EPLC ni, rakan boleh data semasa yang sama juga, pergi kepada storage. Ni okey. Ni kena perhati betul lah kalau siapa yang memang rajin ikut kelas Cikgu Helmi atau Cikgu Sarid. Tapi yang buat ada data semasa ni ataupun data guru dan data guru sekolah ni, Cikgu Helmi lah kalau pakai template atau tapak yang sama. Okey, senang saja. Pergi ke data semasa ni. Okey. Pergi kepada storage. Dekat mana Table, data semasa, storage. Okey, source path ni. Source path ni kita pilih. Daripada mana select ni. Jadi select source je lah. Select source je. Ke browse more data. Browse more data terbalik. Okay, pergi ke browse more data, for more data. So pilih sheet on Google Drive. Sheet on Google Drive. Pun boleh Cikgu Farhan kalau kata malah kalau tak nak information. Okay. Carilah kat mana yang rakan simpan data yang sama. Yang ada yang tapak yang sama dengan apa yang Cikgu Helmi pernah buat lah. Ataupun rakan buat sendiri kebetulan sama juga dengan tapak yang sedia ada. So boleh ambil dari situ, contoh daripada sini kan. Select, lepas tu contoh ni contoh lah data guru saya mana? Data guru saya AKP. Ni. Ni data guru saya. Ni saya select. Pilih. Data guru repeat. Lepas tu saya nak, sebab dalam data guru saya tu ada worksheet name data semasa. So kita nak yang tu. Yang ada file dia punya ni lah ID yang berkaitan dengan apa kita nak, contoh IC dan nama. So data semasa lah kita nak. Okay, macam ni. Dia ada worksheet qualifier dia. Sama. Data semasa, menu. Even kalau rakan tukar nama pun tak ada masalah. Asalkan table ni yang sama. Table ni sama. Table ni sama. IC dulu dan nama. Kalau berubah pun tak ada masalah. Cumanya kena masuk kelas sikit lah. Nak labelkan balik kan. Itu saja. Jadi kalau dapat rakan tak payah ubah lah. Ikutlah apa yang saya dah bagi ni. Cuma tambah copy and paste pada table yang sedia ada. Kalau ada tapak yang sama macam Cikgu Helmi dah bagi dulu dan rakan memang ikut, boleh tukar sahaja daripada tables, data semasa, storage, masuk storage, bahagian storage. Okay, source file pilih apa nama file tu, browse for more data ni dulu, pilih nama file dia dan kemudian worksheet name tu apa dalam file tu yang ada tapak yang sama. Okay, settle. Nanti akan keluar data yang sama. So ada 2-3 cara lah yang boleh. Satu, kita boleh cuba import range. Yang kedua, kita boleh copy and paste saja. Yang itu saya rasa paling mudah lah untuk rakan nak faham. Jadi dia tak melibatkan rakan tukar table apa dan sebagainya. Copy paste bagi sama ruangan IC dengan nama.
Ataupun yang ketiga, rakan memang ada tapak yang sama, just tukar je pada storage sahaja. Pada file dan pilih worksheet name yang samalah. Okay. Lepas tu jangan lupa tekan save. Tekanlah save. Jangan lupa tekan save. Okay, itu pertama tentang tukar nama guru. Boleh ikut? Ada apa-apa nak tanya? Terbaik lah ni. Tapi saya rasa cara yang nombor 3 tu paling efisien lah. Yang mana tukar table tu Tukar ambil data semasa tu dengan data yang ada. Maknanya kita boleh link dengan apps-apps kita semua kan. Betul. Kalau Mudah dapat handle buat lah. macam tu senang. Betul. Kalau Cikgu Mizi agak tak pandai. Copy paste je. Betul. Kalau Copy paste je. Cikgu Syiki tak pandai, Cikgu Syiki takut ubah jadi error, ikut copy paste je dah. Jangan dikacau-kacau. Betul. Ataupun kat PM je kagih. Tak apa, kagih free. Boleh insya-Allah. Okey, jadi saya sarankan paling senang saya sarankan ialah rakan copy and paste. Itu dah terbaik lah tu. Okey. Settle data semasa. Okey, satu kita dah tukar. Okey, settle data semasa. Kemudian kita nak tukar apa lagi? Okey, kita nak tukar pada surat kita. Dah tak ada tukar apa-apa dah cikgu? Dah tak ada dah. Tukar ni je, kat sini je. Yang tentang laporan, menu, ini apa tu? Menu ni kena ada kelas lain sikit. Nanti kita cerita kalau masa sikit. Saja PIC pun tak perlu. Okey, tadi ada cikgu Syikin yang tanya. Dia kata tak nak pakai bidang. Okey, boleh. Kita pergi ke view source. Okey, yang tentang ada bidang-bidang tu semua, dia dekat sini lah Dekat Saja PLC ni, dia ada semua yang berkaitan. Cikgu pergi ke Saja PLC, pergi ke view source, dia akan keluar dah dekat sini. Okey, pergi dekat strategi PLC. Okey, dia kat bawah. Bila keluar ni dia akan ada dua. Utama, laporan. Okey, ni cikgu jangan kacau. Kalau cikgu kacau, memang cikgu akan cari saya. Cikgu kacau, cikgu akan cari saya. Tapi kalau cikgu kacau, cikgu pandai cari balik, tak ada masalah. Cikgu main-main lah dengan ni, tak ada masalah. Okey, pun sama dengan laporan. Laporan pun sama. Jangan dikacau-kacau atas ni. Nak tukar cikgu, saya tengok nak pakai tarikh. Saya nak pakai tahun hijrah. Aduh, boleh cikgu? Nanti kita tengok nak tukar dia. Kita kena regenerate saja. Okey? Tapi kalau boleh tak tukar apa-apa lah. Ikut je apa yang ada. Cuma yang saya nak bantu tukar kat sini je, saya PLC. Macam tadi cikgu Syikin kata, dia kata sekolah rendah tak pakai bidang cikgu. Kita kain-kain tudung pakai bidang lah. Tapi sekolah rendah tak pakai bidang-bidang. Okey, macam mana nak buat? Senang je. Padam je. Ataupun hide je kolom. Ada dua. Satu boleh padam saja, tinggalkan je lah ni jadi A, C, D, tak ada masalah. Dan yang kemudian ataupun yang kedua, boleh faham Yang pertama boleh padam dekat ni, dekat Saja PLC. Dekat Saja PLC ni, rakan boleh padam, right click dan delete kolom ni, tak ada masalah. Okey. Lepas delete kolom tu, rakan kena generate. Kat mana nak generate-nya? Pergi kat kolom ni balik. Dia ada dua table columns. Okey, katalah rakan padam. Ni saya copy dulu. Nanti senang saya nak paste balik. Okey, lepas tu rakan padam. Okey, delete. Delete kolom. Dah tinggal ni saja kan sebab nak pakai panitia je. Okey, dah padam ni. Pergi balik, masuk balik pada EPLC kita tadi tu. Bahagian tables, bahagian columns. Kita nak regenerate. So regenerate tu ada dekat columns ni. Menu columns ni. Data, tables, columns ni. Klik. Klik columns ni. Kemudian tadi kat mana tadi kita buat? Dekat strategi PLC. Kat mana? Strategi PLC sama. Buat sini pun sama yang kita buat. So apa yang perlu buat? Cikgu Syikin kena buat regenerate structure. Regenerate structure. Tekanlah di sini. Kemudian regenerate. Biarkanlah dia berjalan. Okay, tekan regenerate. Contoh. Jadi lepas ni dia tak ada keluar ni lah. Tapi kena shock, saya kena tutup lah bidang tu. Okey, tengok dekat utama jadi merah kan? So apa jadi merah? Sebab tadi awal-awal dia baca ada ni. Ada bidang. Okey, ini penting untuk Cikgu Syikin Okey, bidang ni bila dah keluar macam ni, kan, apa yang rakan perlu buat ialah rakan ni saja. Saya rasa kita boleh tutup saja. Okey, tak nak show dia. Ni boleh tutup. Okey, save.
Masih merah lagi tak? Oh, maknanya kena buang ke ah. Because it's hidden. Okay, kena buang jugalah bidang ni Maknanya cikgu kena buat, okay, tak boleh hidden saja. Maknanya cikgu kena masuk pada utama balik. Pada bahagian apa tu, tadi kat mana tu dia merah. Dia merah ialah utama. Okay, utama dia merah kan. So pergi kat utama ni, bahagian worksheet utama ni. Okay, kita buat balik. Ni merah, tadi kita dah buang kan. Buang bidang. So bidang ni yang merah. Tadi kita buang dekat jadi ni okey, dia di merah, bila kena dia di merah. So kita kena buang bidang ni. Buang bidang ni supaya dibacalah kan. Okey, pergi ke utama. Okey, yang bidang ni kita tak nak. So macam mana nak buat? Bidang ni lah kita kena buang. Saya copy ni. Saya paste tu. Tambah. Tambah tu lagi. Malah nanti nak paste ni. Ni dulu. Okey. Pertama, bidang ni buang. Delete. Copy dulu. Ini cara ya gue supaya malas nanti nak naik balik. Okey. Okey, buang. Buang sini. Delete. Cikgu Syikin kena delete. Delete bidang ni. Okey. Dah delete. Okey. Dah delete. Dah generate dulu. Bahagian utama dah generate. Supaya dia ni. So 2 kali regenerate lah. Satu Ya, betul. dekat strategi PLC, satu dekat utama. Pandai cikgu cakap. Okay. Terbaik. Mantap. Okey. Tapi dia ada kesan dia sikit tu. Okey, ni nanti kita nak tunjuk ni. Okey, bila kita buang, dia ada berkaitan dengan behavior dan automation. Aduh. 3-4 benda kena tukar. Aduh. Semua dekat kepala surat, dekat apa kognitif kena tukar. Ya, betul. Sana? Kadang kaki upah suai untuk sekolah rendah. Okey, tak apa, gini. Okey, untuk Cikgu Syikin, saya buatkan nanti suara rendah. Suara rendah tak ada bidang kan? Okay. Menyesal pula aku tunjuk. Ustaz, Ya. boleh tak kalau dekat bidang tu kita tambah di kolom dia tidak berkaitan. Jadi kalau sekolah rendah, macam saya pun sekolah rendah. Boleh juga. Kalau kat situ pilih tidak Kalau berkaitan. nak buat untuk sekolah rendah pun boleh juga. Oh, tapi nanti dalam kepala surat dia akan keluarlah Tidak berkaitan ya? tidak berkaitan panitia. Okey, boleh. Kalau tidak berkaitan boleh. Cuma saya tukarkan, tak apalah, nanti saya buatkan khas untuk sekolah rendah lah. Buangkan bidang je. Boleh. Nanti saya ni. Okey, saya ni lah. Saya buatkan balik dia punya tu. Okey, ni kena buat balik ni. Bidang. Buang Semua je. sangkut. Buang balik. Template semua sangkut. Sangkut sebab Buang dia dalam surat kaitan. je. Itulah buang dalam surat lain kali. Aduh lah. Nanti saya buat. Saya dengar macam suara Cikgu Amy tu. Betul Ada. betul Tu. Betul tu. Betul lah. Okey. Datang balik ni. Pemantau dengan ketua kelas dah masuk. Mantau. Masuk. The boss saya Kak Syikin. Kak Syikin punya ni the boy saya. Sorry. Tak ada apa. Nak boleh nak tunjuk tapi masa lama pula sebab satu benda kan. Sebab dia berkait kan. Tak apa, nanti saya buat untuk kursus rendah je lah. Okey, ni saya dah generate balik je. Tak ada hal. Ada lagi yang sekolah rendah. Bukan akak seorang. Ya okey, no problem. Okay. Kak Sikit, saya pun sekolah rendah. Lupa. Okey, saya pun sekolah rendah kat tadi. Hantar nama kat nanti saya. Saya sekolah menengah tapi saya nak beli dua-dua. Saya macam suara. Matilah dah. Aduh. Okey, dia bagi dah generate dulu. Okay, data apa yang tak ada ni? Within spreadsheet. Apa ni? Dia data dengan view, table view in setting kat mana ni? Info data data mana merah? Columns. Warna merah. Ada ke merah? Mana merah ni? Tak ada merah kat mana ni? PLC, ada strategi PLC dia ada. Yeah, data basis strategi PLC is strategi PLC is not available. Dia generate balik lah. Dia balik lah. Tadi lupa ni belum lagi. Generate History version lah, history version. reservation. History version tak nak pakai kalau sampai tersilap pun. Back balik je ke asal history version. Tak jumpa lah.
Mana? Distribution Kat mana Bami? Bamizi? Distribution? Manage. Mana? Dia manage. Manage. Version, Version. Oh, ni. Get Atau version history. version. Cari yang lambat. Yang paling mana ah? Yang paling last Siapa boleh try 2-3 kali nanti dia buka page lain kan. Oh, view ni. Tekan view Yang sebelah tu yang sebelah. Sebelah? Sebelah. Tengok masa tu. Okay. Ada masa tu. Oh, masa sebelum buang. Kalau buang ni yang tu lah. Yeah. Kan. Nyata. Ni pun sama. 3 pukul berapa ni? 99. Paling bawah kot. Clone app. Ni kot clone app ni. Apa yang kau tukar? Tak ada, buang tu je bang, bidang. Saja dia suka sangat nak padam. Yang ni. EPC. Apa lah balik kejap tu? Nak deploy tu nak. Restore tu. Dekat sini kot, restore lah. Restore dulu. Make this version current Tak apa lah, jangan risau. Akak jangan rasa bersalah pula Kak. Tak apa, benda ni saya boleh ni. Cuma yelah nak buat dalam kelas ni lama lah pula. Kak Syikin. Pasal bidang je Kak Itulah habis semua. Itulah nak tunjuk tu nak kena ubah semua. Okay, dah settle Okay, tadi dah deploy. Okay, dah settle Itu tadi bidang tu pasal bidang tu tak apa nanti saya buatkan lah untuk skor rendah Tak ada bidang je kan? Kak Syikin? Ya, tak ada bidang je. Bidang je tak ada Okay, settle. Okay, kemudian itu yang itu dah settle bahagian data tu. Yang penting data semasa ni tadi. Ini je nak kita nak tukar sebenarnya. Tadi buat tukar tu nak kena dah banyak kelas pula. Kelas edit pula. Okay, ni je tadi. Copy and paste. Kata cikgu kata paling senang guna copy and paste sajalah cikgu. Paling senang. Okay. Kemudian dah tukar ni kita nak masuk kepada automation. Sebab apa nak pergi ke automation? Sebab kita nak tukar ikut selera. Kita lah contoh kita punya apa tu namanya? Logo sekolah dan sebagainya. Okey, dekat mana rakan-rakan? Okey, katalah daripada home, info ke data ke tadi dah tukar-tukar berbagai. Okey, dekat sini satu menu automation. Automation. Okey, pergi ke automation. Kemudian pergi ke laporan PLC atau daftar dulu lah, daftar dulu Daftar ni surat kan. So pergi tekan je, jangan tak takut, tekan je. Nanti rakan follow. Okey, rakan follow. Okey, dia ada daftar, template daftar dan juga jana. Okey, saya tunjuk dulu salah satu kod rakan salah tekan. Okey, kalau cikgu tekan dekat sini, dia kat sini keluar. Ni tak ada apa-apa ni, jangan ditukar. Jangan pandai-pandai. Tak minatlah utama, saya nak kemudian. Jangan. Jangan buat hal. Okey. Tekan di sini pula, yang ni kita nak. Yang kat sini kita nak. Daftar PLC ni tak ada apa-apa. Tapi kita nak di sini. Klik dia di sini akan keluar macam ni. Keluar macam ni. Create a new file, utama, PDF dan sebagainya. Ni dah tak payah tukar Cuma kita nak edit saja dekat template ni. Tak macam mana edit, tekan view. Macam mana nak buat lagi sekali? Okay, daripada menu-menu ni, dekat automation, klik automation. Dia akan keluarlah macam ni. Ada 2 laporan PLC board dengan daftar PLC board. Kita nak tukar bahagian surat surat. Okey, tekan di sini. Okey, pergi ke bahagian katalah rakan daripada daftar PLC ni kan. Kat sini tak ada apa-apa, jangan tukar apa-apa. Kita nak tukar di sini, template daftar PLC dan bila tekan dia akan keluar macam ni lah. Mesti sama. Okey, kemudian jangan salah tekan, pilih view. Jangan tersalah tekan create Okey, pilih view. View dia akan keluar macam ni lah ni. Inilah dia yang kita nak tukar. So rakan boleh tukarlah ikut alamat sekolah. Kalau yang ada tengah buka sekarang boleh tukarlah nak tulis apa macam Cikgu Syikin tadi kan. Apa SK apa tak? SK Meru. SK Meru. SK Meru. Okay, SK Meru. Edit lah apa-apa bagai kan kilometer berapa-berapa. Okey, tuan-puan. Ni jangan tukar Cikgu, boleh tak saya buat apa benda dah suruh nak ada strategi PLC patut tajuk fokus? Jangan cikgu. Cikgu jangan buang. Ini jangan buang. Okey. Benda-benda yang anak-anak panah ni, cikgu jangan usik dia. Dia marah. Macam tadi dia marah. Dia marah, cikgu mula saya tak tidur malam. Okey. Cikgu jangan kacau yang ni. Yang ada macam ni,
Ada lagi yang macam ni cikgu jangan tukar. Itu dia punya tetapan untuk baca data. Bila kita generate surat, dia akan masuk ikut benda tu. Okey? Jadi yang pentingnya nanti untuk yang sekolah rendah nanti saya buatkan ni lah bidang ni tak adalah nanti jangan risaulah Okey, ni boleh tukar. Tukar SK Meru apa alamat ni boleh tukar. Saya ni tak payah tukar lah. Rujukan kami. Johor saja. Johor. Johor saja. Baik, Hasan. Pengaruh apa ni? Memantau. Okey. Rujukan kami. Okey, rujukan kami. Jangan ikut yang ni ni sekolah saya punya. Atau ni rakan ikutlah sekolah rakan apa cikgu punya rujukan surat tu macam mana untuk PSC. Kan JPJ ke SKM ke apa belakang depan tu itu terpulang. Ni boleh tukar, tak ada masalah. Okey, boleh tukar. Tarikh tak payah, ni jangan kacau, saya dah pesan. Kalau tengok rakaman ni tolonglah ingat dalam kepala, jangan cikgu kata jangan tukar yang ni, jangan ditukar walaupun tak cantik. Dibiarkan dia di situ. Okey? Yang ni boleh tukar. Kalau tersalah apa ni. Ni boleh tukar, okey? ID PLC pun jangan kacau. Jangan kacau. Okey? Nanti dia tak keluar. Yang ni boleh. Ni boleh kan? Asal nampak yang benda-benda macam ada anak panah macam ni, jangan dikacau dia. Okey? Ni boleh tukar lah. Tak minat lah. Apa nak cerita pasal KPM? Ni ikutlah nak tukar. Suka cerita dimaklumkan anda terpilih masuk PLC, ikutlah. Sehubungan dengan itu, tak nak ikut yang saya punya pun tak apa. Tapi, kadang-kadang kena pandai lah pula. Setting kan? Supaya ikut sama. Dan saya sarankan, jangan ditukar lah. Dah cantik dah ni saya buat. Okey. Sebarang berubah tanya, ni cikgu boleh tukar. Ini cikgu sekolah saya. Kan? Kan cikgu Songgoku. Punya PSC dia, nombor telefon dia berapa. Rakan pun boleh. Mungkin ada PSC. Boleh tukar. Tak ada masalah. Ni pun boleh tukar. Okey? Okey, lepas tu pengetua ni apa boleh tukar lah. Cuma apa yang tak boleh tukarnya rakan ialah jangan ditukar apa benda yang ada macam ni. Ni jangan ditukar. Dan paling selamat jangan diubah. Ubah pada alamat saja. Alamat ubah, rujukan kami ni ubah, kan? Okey, ni tak payah ubah, tak payah ubah. Yang ni okey. Yang ni cikgu ni ubahlah, tak samalah kan. Siap cikgu berlainan lah. Ni ubah nombor telefon dia berapa, dia siapa. Lepas tu pengetua ke guru besar ni ubah. Okey, ni ubah. Boleh ubah. Okey, kemudian bila dah ubah, dah okey semua cantik, okey. Tutup saja. Pergi balik ke sini, tekan save. Jangan lupa tekan save. Okey, settle. Kita ubah bahagian template. Okey, setakat ni boleh ikut tak? Rakan boleh ikut tak? Ada 36 orang ni. Cikgu Azwar? Okey. Jom. Okey, mantap. Okey. Dah tukar dan template ni dah tukar. Dah settle, tukar tu je rakan alamat sekolah apa je yang penting. Tu yang ada anak panah apa tu jangan ditukarlah. Yang tu berkait dengan tetapan baca data dia. Okey, kemudian pada laporan PLC pula. Tadi kan pakai lambang sekolah saya kan. Okey. Pergi ke sini, tekan ni sama juga dekat kalau rakan daripada home ke apa, pergi ke automation. Okey, ada bawah ni ada daftar dengan laporan. So tadi daftar kita dah ubah. Kita nak ubah laporan pula. Template je. Okay, so ada laporan, dah ada template. Kalau daripada sini, dia akan keluar macam ni. Tak perlu ubah apa-apa. Jangan di mana-mana ubah-ubah ni. Yang ni je nak boleh ubah. Pergi ke tekan ni. Contoh dari sini. Tekan. Kat sini. Pilih view. Klik view. Klik view tu. Klik view. Macam mana? Daripada ni automation. Tak kira dari mana. Ni cari automation. Okay, bila automation dia akan keluarlah macam ni. Laporan PLC daftar apa. Klik laporan. Kemudian kalau daripada sini tak ada apa-apa jangan ditukar. Kalau laporan ni kita nak ubah pada template laporan PLC ni. Okay, kliklah template ni. Akan keluar begini dan tekan view. View view. V-I-E-W. View. Bukan create, view. Okay. Settle, dia akan keluar lah. Dia akan keluar macam ni. Okay, laporan. So nak ubah apa? Macam tadi cikgu Jack kata, dia tak nak disahkan. Dia nak buang. Dibuanglah, disahkan ni. Jadi tak keluarlah nanti pengesahan. Okay, pengesahan tak keluarlah. Kemudian logo sekolah nak tukar. Contoh logo sekolah nak tukar senang saja. Pergi ke gambar ni. Pergi ke gambar. Klik, right click. Right click, pergi ke replace image.
Macam mana? Pergi ke gambar, okay, right click, replace image. Upload lah from komputer ke drive ke, ikutlah. Contoh saya tukar ni kan. Macam mana gambar ni. Boleh. So dah tukar, settle. So, borang Pulau Mesti, nama apa tadi? SK Meru. Tukarlah SK Meru, lepas tu alamat di berapa bawah. Settle. Okay, bidang nanti tak adalah untuk SK Meru. Kalau skor rendah tak ada bidang kan. So nanti kita tak adalah bidang ni. Tak ada masalah. Kemudian dah bawah, yang ni kalau nak buang ni tak ada masalah pun. Terpulang. Kalau tak nak pakai, disahkan ni. Tak ada masalah. Kemudian laporan bergambar pun sama. Nak satu gambar cikgu, buanglah yang lain. Tapi cikgu kena pandai edit lah sikit tapi saya sarankan pakai je lah, ikut je lah 4 gambar ni. Bukan susah pun kan, masukkan gambar je. Takut nanti jadi lain-lain, cikgu pening pula. Okey, itu je nak tukar. Dalam benda ni nak tukar, ini dengan dekat sini apa dia. Alamat sekolah yang tak ada masalah. Yang ni tak perlu tukar dah. Okey, tu saja. Kemudian tutup dan jangan lupa tekan apa? SAVE, save. Settle. Siaplah EPLC milik rakan-rakan. Dah tak ada apa nak ditukar dah. Okey? Siap dah. Yang maknanya yang belah-belah atas tu dah tak payah nak edit-edit apalah. Terus dah jadilah ni kiranya. Iya kan. Oh, okey. Alhamdulillah. Senang kan? Okey. Cuma saya pun lupa. Okey, ada apa-apa tak faham tak? Nak ni. Ustaz, Ya. dekat Kokineti pada F daftar 2022 tak payah tukar? Tak payah tukar. Cuma okey, yang dekat ni apa behavior automation betul. Dekat sini. Okey, yang ni dia akan terus baca. Okey, kalau rakan nak tengok dekat mana, kalau default lah, kalau default rakan memang bukan level saya je yang tak pandai sangat nak coding ke lain, ke luar daripada drive ke apa kan. So ikut sini dia akan ada dummy je sebenarnya. Okey, rakan buka ni, pergi ke drive lah. Drive. Ni saya tunjuk dulu Cik Azwar kat mana dia ada lah bendanya. Okey, pergi ke app sheet. Okey, semula laju pula Okey, dalam setiap bila kita copy, dia akan mesti ada wujud satu folder nama dia app sheet tau. Ikut ID kita. Macam kita buat account app sheet kita ikat dengan ID D5, so drive kita pada ID D5 lah. Ada app sheet tu. So klik app sheet ni, dia mesti ada macam ni, sama je. Okey, kemudian masuk tekan data lagi. Tekan data. Okey. Kemudian cari nama app rakan. Contoh tadi saya namakan EPLC 2022 kan. So cari folder nama EPLC 2022 ataupun search kat sini 2022. Tapi banyak pula nak tunjuk sini. Tak payahlah. EPLC 22. EPLC. Ni. Nampak ni? Mesti ada. Sama EPLC 22. Okey, tekan di sini. Okey. Tadi Cik Azhar tanya perlu ke tukar kan? So ni laporan kan? So dia ada dalam laporan. Okey, boleh tengok. Dah lapor. So dia akan baca 2022. Dalam ni dia automatik. Okey, dia tak perlu pening lah. Semua ada dalam ni. Okey, kalau contoh kata, habis Ustaz dah 2023 dah ni, takkan 2022 lagi. Takkan, tak boleh tukar kan? Boleh. Pergi ini saya ajar terus lah. Pergi ke sini, okey. Daripada automation ni kat automation kan? Automation, ni kena faham betul-betul sikit lah. Dah 2023 kan, nanti kok saya dah tak ada ke kan? Dah padam ke apa macam mana kan? Automation. Okey. Pergi kepada laporan. Okey, laporan. Okey, di sini tak ada kan? Okey, pergi template. Template. Kat template juga bendanya. Tadi kita dah ubah dekat template ni. Dekat sini. File folder path ni. Okey, file folder path. Tukarlah tahun dia kat sini je. Kat sini, kat situ tukar 2023. 2024, 2025, 2026, 2027. Itu saja. Lepas tu tekan save lah. Tekan save dan tekan save di sini. So nanti Kalau tak nak fikir, buang je tahun tu. tapi nanti tak dapat bang nak kumpulkan. Ikut 2022 mana PLC 2022. Menggagau mencari. Okey. Jadi yang default ni kita buat 2022 lah. Okey.
Yang F8 ni okey, kita dah kumpulkan dalam 2022. So nanti katalah habis tahun 2022, cikgu kena tengoklah balik video rakaman ni. Nak tukar dia pergi kat automation, dekat template laporan PLC, tukar dia pada kat sini dia tukar. 2022. Nanti kalau yang SK rendah saya tukar ni kepada panitia terus. Panitia terus panitia terus. Dia tak masuk bidang. Dia panitia. Okey, 2023. 2024. Ikutlah nanti dah bertukar. Yang penting jangan lupa save. Ustaz, maknanya dia tak akan replace yang lama ya, dia akan buka apa folder baru. Ya, dia akan buka fail baru. Tahun 2022. Okay, Ustaz. Okey. Sama juga jangan lupa Cikgu Azwar, ni laporan baru. Surat pun sama. Surat pun ada juga. 2022 punya. Kat sama juga dekat automation, dekat template daftar PLC ni. Ni. Dia sama je nama file tu dalam tu. Cuma tahun ni kita nak buka folder baru. Tahun 2023 pula. Tukarlah. Tahun 2024. Tahun 2005. Ikutlah nanti nanti dia akan buka file baru lah berdasarkan tahun. Dia maksudnya gabung file daftar PLC. Lepas tu buka file baru. Lepas tu baru ikut yang ni. Ini ilmu Cikgu Helmi lah. Berguna lah untuk kita semua berkekalan pahala beliau. Ya Allah, banyaknya pahala dia. Okey, itu je cara. Amin. Amin. Okey, itu tentang nak tukar file lah. Jadi kalau nak tengok file, boleh tengok daripada AppSheet ataupun nak tengok terus kan, nak kumpulkan bagi terus pada semua. Boleh tengok dalam Google Drive dalam AppSheet tu. Okey? Ada apa-apa lagi nak tanya? Ada apa-apa lagi tak? Tak ada dah kot. Ustaz, Ada kan? nah, sekarang ni saya dapat ni, saya guna ID Delima personal. Okey, cikgu pakai ID personal. Jadi sekarang ni kalau misal kata saya mau buat dekat CM punya, macam mana mau transfer owner ke macam mana gitu? Oh, cikgu Okey, share je. Tapi kan data tu semua masuk di personal saya punya Delima. Kalau saya mau create pergi di account CM tu macam mana? Oh, boleh. Sama je macam konsep je. Kongsi je. Contoh ni Okay, ni kata PLC saya kan. So cikgu katalah saya nak share ke satu lagi account saya. Boleh. Cikgu pergi ke sini, ada nampak button ni tak? Muka orang tak siap ni. Muka orang tak siap tapi ada button plus ni. Dia button share ni. Tak kisah daripada mana pun dia tetap dekat atas. Dia tak berubah yang kat atas ni. Cikgu daripada info ke data ke apa, dia tetap je kat sini. So tekan button share ni. Okay, cikgu tambahkan email tu. Contoh apa email dia. Apa-apalah kan. Saya buatlah lagi. G39 ni email saya lah @moi-dl.edu.my. Okay, cikgu dah ni. Cikgu tekan enter. Okay, kat sini cikgu bagi dia sebagai view definition. Email tu letak sebagai view definition. Okay, view definition. Kemudian I'm not robot. Lepas tu tekan send. Yang pentingnya Cikgu Said kena pastikan akaun sekolah tu, CM tu, berdaftar juga dengan akaun AppSheet. Maknanya bukakan juga akaun AppSheet atas nama ID CM tu. Cikgu, cikgu saya faham tak? Faham. Okay, nanti cikgu copy sama je, sama balik macam tadi. Oh, okay. Cuma nanti login kena login pakai CM lah Okay. Okay, beres. Cikgu faham setakat ni? Faham. Okay, terbaik cikgu. Terima kasih cikgu tanya. Okay, yang lain cikgu? Cikgu yang lain ada tak nak tanya? Sekarang ni ada kekeliruan ke apa? Sekarang ni skor rendah je lah nak buang balik. Sekejap je tu. Cuma saya nak tahu kat berapa orang skor rendah dalam tu. Ada 50 lebih orang dalam tu. Yang masuk dalam ni. Okay, saya tunggu SK je. Saya kena tanya balik lah. Saya kena mesej lah. Cikgu sekolah SK ke? Siap lupa lah tanya sekolah kat mana kan. Kena tanya lah. Nanti saya hantar balik ke form. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Ustaz, Ya. dalam spreadsheet strategi PLC, Ada tadi bidang, penelitian, PLC dan tempat PLC kan? Ya. Okey, kalau dalam tu kita nak tambah contohnya dalam tempat PLC, Ustaz sampai pusat akses je kan? Kita nak tambah-tambah yang lain tu, kita nak tambah lepas tu dia auto naik atau macam mana? Okay. Lupa. Ada dua ni. Nak tambah yang tak sama kan tempat kan. Mana ada sekolah semua sama bilik. Lupa. Okay. Benda tu ada dalam strategi PLC. Ya betul. Lupa nak tukar nama tempat.
Baik, dekat tadi kita belajar cara nak tukar nama cikgu je kan? Nama tempat tu belum. Nama tempat yang ada di sekolah. Contoh macam kat mana PLC kita buat apa kan. Okey, cikgu masuk di bahagian data. Macam balik. Kemudian tables. Okay, tables. Data tables. Kemudian pilih strategi PLC. Okay, view source. Okay. Okay, view source. Okay, dia akan buka lah view source yang utama ni. Okay, cikgu tengok dekat bawah ni ada utama laporan strategi PLC. Saya letak tempat-tempat yang boleh tukar tu dekat strategi PLC. Okay, kat strategi PLC, nampak tak ni? Ni saya highlightkan warna apa sesuai biru lah. Kau gelap pula. Kuning. Salah tempat. Kuning. Ni. Ni kan, ada ni. Okay, cikgu boleh tukar lah kat sini. Tukar je. Contoh saya nak tukar apa? Pusat latihan Mahadewa Kayu. Mahadewa Kayu. Lagi apa? Lepas apa lagi? Lagi Planet Namek. Ni saja cikgu kan. Okey, katalah saya tukar tadi saya tak nak pakai tadi. Okey, saya bagi utama tadi. Okey, bila dah tukar ni, ni tak payah dah generate cikgu. Cikgu just ni je. Apa tu namanya? Kalau edit macam ni, ni aja makannya. Reload your page balik. Kalau jadi mana aku ni menu tak keluar ni, tekan menu pun tak nak pergi kan. Reload page je. Reload page. Mari dia ni. Kalau macam tu dia tak generate. Okey, contoh kita tengok jadi dah balik. Tempat. Tu dia. Tak payah susah itu tukar aje, lepas tu kita tekan button ni je. Kalau tukar ni yang penting jangan tukar bahagian atas ni. Mana-mana lah. Laporan ke, utama ke, strategi PLC ke, yang paling atas ni janganlah ditukar. Kalau kita tukar, bermakna kita kena regenerate. Sebab inilah kita punya label dia. Label dia ataupun utama dia. Yang bawah ni, bawah daripada atas tu, selain daripada tu, tu tak perlu regenerate. Just reload je. Macam ni je. Okay. Terus dia terus masuk data barulah. Yang kita dah tukar. Macam tempat tadi, pusat latihan Mahadewa Kayu, apa yang namik tu. Okay. Boleh cikgu Azwar Cun. Okay. Senang kan? Tinggal tukar je. Okay. Terima kasih Azwar. Ada lagi tak yang nak tanya? Tadi nak tengok kan. Kita punya tu dah keluar belum? Okay. Tadi rasa dah ni. Lebih 3 minit. Patutnya dah keluar dah tantangan Son Goku tu. Dia ingat cikgu ada 15 hingga 30 minit. Nampak cikgu ada So cikgu jangan risau. Bila cikgu ada edit apa-apa, edit lah apa-apa macam tersilap tarik ke apa, edit balik kan. Baca cikgu buka, kenapa tak keluar lagi? Cikgu saya buat tak jadi tak tahu tukar. Cikgu kena ingat saya dah bagi tahu awal-awal ni. Setiap kali cikgu ubah je data, apa yang saya faham daripada AppSheet punya pemahaman atau dibagi tahu pada pengguna dia, 15 hingga 30 minit lah maksima ataupun lebih daripada tu mungkin bergantung pada beratnya data tu. Gambar cikgu ambil pixel dia besar ke tidak apa dan sebagainya pun bergantung jugalah kepada generation pada data tu. Jadi saya bagi tempoh, saya senang lah. Cikgu bila buat, esok cikgu tengok lah. Itu paling senang faham. Ustaz. Ya. Data studio ada tak? Aduh. Bisa. Ketua Gelang bagi soalan padu. Bang, tak ada soalan bunuh lain ke? Ni macam buka benda lain. Aduh. Terus sadaqallahul azim tu. Data studio dalam RM50. Aduh, boleh buat. Kena sumbangan lain. Terima kasih buat. Belum. Boleh, itu mudah itu. Tapi kalau rakan ada dah data studio pengurusan kurikulum, better rakan connect dengan data studio yang sedia ada. Sebab dia cantik lah kan pengurusan kurikulum kan. Tapi kalau memang khas untuk PLC tu, boleh je buat. Tak adalah susah sana. Tapi yelah, kena buat tu. Kena buat kelas balik. Kena buat tutorial ni. InsyaAllah tengok lah. Dia fokus PLC ni dua benda je tu kalau penyaras minta. Surat dan laporan.
Ustaz dengan Al-Quran kan? Cukup dah tu. Dia boleh settle lah. Fungsi kita nak dapatkan mata kredit tu je sebenarnya. Nah, ni cikgu kata. Tak, betul nah. Ada atas sudah ada ni kan. Janji dapat mata kredit. Settle cikgu saya kata. Yang penting 40 tu penting. Beli ni free mata kredit kan? 40. Confirm. Ada lah free kan? Mana? Ada mata kredit? Mata kredit dah dapat. Malam ni buat, esok apa sistem SPKM start 26 orang ni mata kredit penuh. Alhamdulillah. Ada EPFC. Okey, Cikgu. Saya rasa kita dah berada di hujung rancangan. Dah hujung rancangan ni. Sebab pada saya, kenapa saya kata hujung tu, tak ada apa-apalah saya nak ajar cikgu. Sebab ni pun saya dah rakam, nanti saya akan upload lah di channel YouTube saya yang saya pun nak buat mungkin. Oi, power. Bukan nak buat bang. Masalahnya nak kena upload ni rakaman ni, kena buat lah. Buat untuk rakaman sendiri kan. Tu Cikgu Dylan ada tanya tu soalan Ustaz. Apa dia tu? Kat mana Chat. Chatbox. Chatbox. Dylan, okey. Bagaimana cara share app ni dengan pelanggan PLC sekolah? Senang. Tadi Cikgu Syed dah tanya dah. Okey, senang Cikgu Dylan. Okey, ni saya ulang . Okey, Cikgu buka EPLC ni. Cikgu tak payah pening kat mana-mana dia memang ada kat atas ni. Cikgu Dylan tengoklah dekat atas ni Dekat atas ni kita nak orang ni je. Kalau nak share app dekat orang ni saja, dekat orang ni cikgu tekan. Okay, tekan orang tu, lepas tu masukkan email dia. Contoh saya masukkan email saya sehari. Saya nak share lah kan. 3901859@moi-dl.edu.my. Okay, Cikgu Dylan dah masukkan email penulis tu. Cikgu tekan enter. Dia akan keluar macam ni. Cikgu tukar kepada use app boleh ataupun view demonstration boleh. Tapi sebab cikgu ni senang cikgu handle dia punya data kelapa rosak apa, cikgu bagi dia use app saja. Bagi dia use app saja, kemudian tekan I'm not robot dan tekan send in, tak payah notify pun tak apa. Share saja. Dah settle. Macam tu cikgu. Okay? Tekan bagi dia as user saja. Cikgu tidak boleh edit lah tu kan? Ya? Kalau USF dia penyelaras tu tidak boleh edit lah. Betul. Cikgu sebagai tuan rumahnya. Okey. Dia boleh guna saja. Apa yang cikgu update, dia boleh guna. Lagi senang begitu. Cikgu Dylan okey Boleh Cikgu Dylan? Senang saja lah tu, just use as app lah. Tak payah bagi dia copy lah. Dia copy pun bukan dia boleh buat apa. Nanti dia suruh Cikgu Dylan buat juga. Baik cikgu je bagi dia sebagai use app saja. Okey, caranya pilih kat orang ni lah. Dekat ni saya tunjuk dekat orang ni. Okey, dekat orang yang plus ni, ada plus ni. Okey. Dia bagi satu sekolah lah guna kan? Letak email semua satu sekolah lah ni. Pun boleh tak? Kalau semua orang boleh guna kan? Semua guru guna. Kalau ni cikgu copy je lah terus. ID dia 5 dia kan. Semua orang tu paste kat sini. Macam tadi saya buat copy kan. Copy paste lah, letak sini sebagai as app user lah. Settle. Semua orang boleh guna lah. Bukan dia seorang je lah. Settle. Okay, boleh Cikgu Dan? Okay, boleh. Thank you. Terbaik. Mantap. Okay, ada lagi tak yang nak tanya berkaitan tu? Ustaz. Ya. Apa beza dengan yang kita copy sharing link dengan yang cara Ustaz tunjuk tu? Beza sikit dia Cikgu Syed. Kalau kita bagi sharing tu, cikgu boleh jadi hak milik dia lah. Hak milik sepenuh dia lah. Maknanya cikgu tak berkongsi data dengan dia. So dia buka satu data baru. Jadi maksud contohnya macam ni APLC saya. Bila cikgu saya dah copy, dah tukar nama, jadi itu dah jadi app cikgu. Tapi kalau saya bagi cikgu sebagai app user saja, data tu masih milik saya. So kalau cikgu update apa-apa dalam ni, masuk dalam data saya. Itu cerita dia. Jadi ini kan game saya tadi. Jadi kita tekan share tadi. Ni. Awak ada copy sharing link. Okey. Bila kita letak email, kita tekan copy sharing link ni, kita boleh bagi link tu kat orang. Browser link ke, editor link ke, kita boleh bagi kat orang tu. Ni. Kalau tak dia kena buka email. Betul. Ini link dia. Maknanya kalau kita bagi browser link, orang tu boleh buka melalui link ni lah. Kalau dia dah ada authority lah untuk masuk. Betul. Nanti kena add dulu lah kan. Kena add dia. Add dulu cikgu. Cuma kalau tak add, kita kena open kat security tu. Kat sini lah pula. Ni kan masuk kelas basic balik tu. Kelas basic dulu tu.
Kat sini security ni. Ni kena matikan. Kena Ni kena hidupkan. Asal hidupkan. Jadi masuk by email. Kalau cikgu matikan, jadi siapa-siapa boleh masuk. Selagi mana dia ada link. Oh, okey, faham. Kat security je. Mau bagi pengguna tu hanya untuk sekolah, kena required ni kena hidupkan lah. Lepas tu baru share dekat yang cara Ustaz tunjuk tadi tu kan? Ya, betul. Okey, faham. Share kalau ni cikgu tak ambil pening, cikgu share dia sebagai ni lah ikut macam cikgu Dylan tadi. Maknanya Use app tu. app user je. Okey. And kat sini. Cikgu terlupa kan. Dekat use app ni je. Jangan bagi dia view definition. Use app saja. So data cikgu pegang. Jadi apa-apa cikgu senang lah nak betulkan data kalau rosak ke apa kan. Senang. Okey, faham. Okey kira cikgu penyelaras lah. Dengan rasminya saya melantik cikgu semua dalam ni sebagai penyelaras ladap sekolah. Mana abang cikgu Tun? Mana abang Tun kita? Dia kan boleh ngesah semua. Mana dia? Ada. Ada. Bagi aku sahkan semua. Okey. Jadi cikgu boleh faham tak sekarang ni? Ada lagi tak? Ada dah, saya sudah sekolah marah dia Kang. Alah apa, ada hal kak? Benda boleh silang awal. Ustaz. Ya. Nak tanya, bolehkah yang PLC ni kita jadikan tapak untuk ulasan buku? Sudah tak tanya. Ulasan buku? Pattern yang tapak macam ni juga lah maksudnya. PLC ni tukar pada ulasan buku. Untuk buku pula. Oh, untuk buku. Oh, maksudnya kan dalam SPL KPM tu ada untuk buku kan, bacaan buku kan? Buku ke webinar ke apa. Maksudnya benda yang sama cuma untuk benda-benda lain. Boleh. Kalau cikgu kreatif okey je. Boleh. Tapak dah ada, saya dah buatkan ni. Cikgu just kreativiti cikgu lah, apa cikgu boleh tukar. Tapi cikgu kena mahir sikit lah kan. Cikgu kena tahulah kat mana nak kena ni part ni. Tapi nanti lah kot cikgu dah bagi satu idea. Nak buat ke nanti. Itulah. InsyaAllah. Untuk baca buku buku je lah yang banyaknya. Oh. Itu untuk orang yang tak cukup mata kredit tu. Betul. Tak banyak pun 4 je. 4 je perlu kan? Bantu ni. 4 je. Okey. Boleh ikut, tak ada masalah. Cuma kena tahulah apa benda yang cikgu nak perlukan. Data apa yang perlu tahu. Itulah kita kreatif sikit lah kat situ. Boleh je tu. Masih cikgu Azwar bagi PLC version 2. Ya, ada satu lagi. Tambahan ke bacaan buku. Yes. Upgrade. Memang tak boleh ni ganti update lah. Terima kasih cikgu Azwar bagi cadangan. Ada dah idea. Wah, lepas ni ada version 2 ni. Menarik. Dia sama je. Cuma tukar PLC tu pada buku je lah. Tambah je. Tapi nak tambah je tu panjang je. Saya rasa kena Kagil yang uruskan. SK ni bang, nak buat SK je ni, malam nak kena edar balik. Kena buat lah SK, SM. SK, SM. Cikgu Sari. Esok siap. Bang, insyaAllah. Tukar sikit dia. Tak ada bidang je kan, lupa tanya Bantun. Oh rendah. Habis Mizi ada tu. Itulah, Abang Mizi pun senyap ke. Tak ada beritahu pula, tak ada bidang. Cadangan tambahan. Apa banyak? Tambahan. Bukan, bidang tu kau katakan ni yang ladap terbuka kan. Tak ikut unit, tak ikut panitia. Kau buat tambah umum. Pilihan. Tapi orang lain boleh tambah sendiri lah ni. Pilihan terbuka tu. Boleh tambah sendiri lah. Lupa nak tambah. Tambah umum ke? Terbuka gitu. Terbuka ke? Macam ni. Tambah sendiri. Bidang terbuka. Kan? Ya. Boleh? Ikutlah yang ni tak ada masalah. Cikgu jangan takut lah nak ubah ni. Cikgu ni. Kalau nak ubah kan bidang tu nak tambah terbuka, tertutup, terpencil. Tidak berkenaan. Tidak berkenaan memang tak buat langsung lah tu. Tidak berkenaan. Tapi itulah saya kata kalau skor rendah, kalau letak tidak berkenaan. Tak nak. Nak buang bidang. Sorry. Tapi Mbak Amy. Mbak Amy, kalau kita buang kat automation, kat surat tu kita buang bidang. Tapi dalam tu kena isi jugalah. Cuma dia tak keluar pada surat. Okey je kan?
Boleh juga macam tu. Boleh. Tu. Terbaiklah ya Allah. Berkat nuzul Quran tu kat Syikin ya Allah, Rabbi ya Allah. Buang dalam surat je. Buat dalam surat je, betul. Okey. Buang yang dash tu. Kat template tu kan. Terbuka sekali. Ya. Okey. Siapa yang belum live ni, okey nanti ajar pada kawan-kawan yang lain Saya tinggalkan ayat ni buat. Mampus. Bukan kerja you. Aku dah gambar tadi buang kat surat je. Terlupa bang, ya Allah, tak ingat tadi. Okey. Tak apa, aku dah live lah, tak apa. Okey. Bagi kat automation ni kat Syikin nanti akak jadi JU lah. Saya dah lantik akak pada JU daerah kakak. Okey. Busy ada lagi. Akak jangan cari saya. Tahu-tahu tengok kat template tu je kan. Okey, betul. Okey. Ni saya tunjuk satu Okey. Daftar PSC ni. Okey, pergi ke daftar PSC tadi sebab tadi kat sini semua ada. Sebab kita nak paparan ni je kan. Okey. Pergi kat sini. Okey, dengar. Okey, strategi PSC mana bidang? Bidang ni kita buang. Bidang ni kita buang. So kita buang juga tanda ni pun buang. Okey, dibuang. Bidang buang. Dan ini settle. Settle. Jadi PSC terbuka. Okey, tadi kita dah tambah terbuka tidak berkenaan lah. Okey, settle. Okey, kita nak tengok dia. Stop. Okey, save. Ada pula orang kopi yang ni kan tak ada bidang. Tak ada lah. Yang ni dia orang dah copy dah awal. Kopi dah. Dah copy awal dah. Tapi buat view definition je, dia tak boleh edit. Okey. Okey, dah ni. Okey, kita tengok Kita buat. Sebab tadi nak bantu kat Syikin ni, lupa dia. Tadi tak payah buat lagi sekali. Okey, study PSC, contoh study group. Tajuk CCC, hari ni, Selasa, tempat, Planet Namek, bidang, lupa yang sini, tak keluar lagi. Sekat. Kat sini. Okey, book club, tempat, Planet Namek, bidang. Kenapa masih lagi ni tak generate ke? Pertama. Buat lagi tak? Tidak berkenaan. Panitia apa ni? Yelah sebab ni tidak berkenaan terbuka juga Terbuka. Panitia terbuka. Semua panitia. Terbuka kan? Biar cantik sikit. Ini pun tidak berkenaan. Ni kalau tidak berkenaan nanti dah baca apa Bami? Tak payah macam apa lah panitia. Sebab ni kalau sebab kita ambil sini, dia sebab kita bila kata distro. Jadi bila bidang tu dia tak nak keluar lah. Bidang Kau buat ni ke? Kau buat B ni je. Buat distro. Buat select. Tengok ni data tadi. Data ni. Data semasa pula strategi PSC. Utama. Kat sini. Kejap kat sini sikit je. Sekejap. Sebab dia baca by date select row. Kalau ni baru dia boleh baca semua panitia ni. Kalau terbuka. Tidak berkenaan. Copy balik lah semua panitia tu. Macam tu. Letak balik kat bawah ni. Okey. Sebab ada ke panitia yang bila bidang tidak berkenaan, panitia dia keluar panitia semua panitia. Okey. Maknanya kita letak balik sini Habis. Kau kena buat ni bagi orang lain nanti. Tapi bidang panitia ni lain-lain setiap sekolah ni. Lain. Tapi nak ajar cara ni tu. Delete tu. Okey, tidak berkenaan. Kenapa ni ada lagi? Delete tu. Okey, sekejap. Okey, ni tidak berkenaan. Semua panitia lah. Ni tarik balik. Contoh. Cikgu ada bersama saya lagi ke? Ada. Ada senyap aku cuak dah aku. Okey. Dah. Okey. Okey, settle. Jadi kita sekat. Nanti saya update boleh copy yang baru je lah nanti untuk skor rendah saya bagikan 2 lah.
Cuma panitia lah. Saya tak dapat tahu panitia sekolah rendah ni sama ke? Ada tambahan apa? Ke siapa boleh bagi senarai? Saya minta bantu lah. Boleh. Boleh. Nanti saya minta lah apa. Nanti saya minta bantu, saya updatekan terus lah. Beres. Daftar. Okay, kita tengok balik dah boleh kak? Tidak berkenaan. Lepas tu panitia boleh pilih. Sebab kita tak nak keluarkan bidang pun. Okay? Okay, nanti kita try buat. Dia ambil nama ketua dia, so aku, nama PLC dia, dan save. Okay. Tapi nanti bidang dia, file dia pada tidak berkenaan lah Ingat kan? Sebab kat sini bila okay, faham. Jadi akan cari pada tidak berkenaan tu lah. Maksudnya apa yang kita rename. Apa yang kita tambah tu. Jadi file dia pada nak tanya. Kalau dekat dalam tu tidak berkenaan, tapi kalau dekat drive tu kita rename lain boleh? Tak boleh ke? Tak boleh. Okay. Sebab itu memang dia punya coding bacaan dia untuk simpan data. Okay, ikut daftar tadi kita buat tidak berkenaan. Ni kat sini lah tidak berkenaan ni. Jadi ni untuk tak apa lah. Yang penting kita nak jadi surat yang dalam rekod kita, yang ni yang penting. Surat ni. Jadi macam ni terus. Dah tak ada lagi kan bidang. Izin Indonesia protokol CCCC. Malaysia, tambah isi atas guru ni. Mana ni? Panitia matematik ni. Kalau asal tadi ada bidang. Ni dah tak ada, dia panitia matematik terus. Okey, boleh macam ni? Cikgu Azwar, Cikgu Syikin. Okey. Boleh Okay. Tak payah buang bidang. Tak payah buang bidang. Nanti cuma saya letak pada tidak berkenaan je ataupun terbuka. Nanti cikgu pilih je lah. Tapi yang penting dalam surat ni dia tak akan keluar lah. Panitia matematik ke apa dan sebagainya tak ada lah dia just keluar panitia terus. Nak buat yang dah kopi ni pun boleh. Boleh juga. No problem. Kan ada bidang bahasa, sains, matematik apa semua. Padam yang itu ganti dengan terbuka apa tadi. Lepas tu panitia kan ada panitia. Ni padam ni bidangnya. Tukar yang tu. Tidak berkenaan tu. Tidak berkenaan je Ia memang tidak berkenaan je kan? Tak berkenaan. Lepas tu yang bio apa semua tak ada. Masuk subjek sejarah panitia sekolah rendah je. Saya tak tahu lah tu subjek apa. Nanti bantu bagi lah. Saya buat lah satu SR-nya just untuk bidang ni lah. Ini ni. Nanti bantu bagi sedarai dia darai panitia tu semua. Aku tengah buat ni. Mantap sayang bantu kita. Okey, settle lain tu bab tu. Jadi lega aku ingat betul lah Bami kata tadi tukar kat situ terlupa tadi. Okey, settle lah rakan ada apa punya? Okey cikgu Kang, terima kasih banyak sudi kongsi minta maaf. Ada soalan. Ya, ada apa? Tahniah sebab dapat bagi presentation malam ni. Itu kan soalan. Dia tak buka video. Aduh, layanlah kak. Aduh. Okey, saya rasa boleh tutup lah, boleh soal. Okey, saya tutupkan dulu. Jadi sampai di sini saja kita punya rakaman. Untuk ni jadi rakan boleh tengok nanti pada YouTube lah. Tengoklah kalau saya upload YouTube ada, saya share terus dalam grup kita lah video ni Jadi terima kasih banyak. Jadi saya stop presenting dulu. Lepas presenting ni boleh tanyalah apa-apa nak tanya Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.